Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, maksudnya dan datang daripada hujung kampung seorang laki-laki yang berlari-lari, berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan Nabi itu, ikutlah oleh kamu semua seorang yang tidak memohon upah, sedangkan mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada musi majlis yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, yang berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, yang bahagia Datuk Rawi Mutaya, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, yang bahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, yang bahagia Datuk Ahmad Nazaruddin Abdul Razak, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Majlis Kekayaan Malaysia MTC, yang berusaha Tuan Mukhtar Suhaili, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Kayu Kaya Malaysia MTC, yang berusaha Cik Khairuddin Makrani, Ketua Pengarah MTIB Malaysian Timber Board, Naib Chancellor Universiti Awam dan Swasta atau wakil yang hadir, pengurusi dan juga Presiden Persatuan-Persatuan Kayu-Kayan, anak-anak muda generasi baru pada siswazah dan bakal siswazah, seterusnya pengamal media, rakan-rakan industri dan semua para petugas pada hari ini. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dengan keberkatan dan restu Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama dalam program pelancaran program penempatan jurutera dan latihan prasiswazah dalam industri kekayaan 2021. Kita rancang program ini lebih awal sebelum berakhirnya MCO yang terkini, dengan harapan kita boleh berkumpul seumpama ini. Alhamdulillah, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Kalau masih berada pada mood PKP yang baru ini, tak mungkin kita boleh berkumpul begini. Tentulah hanya menggunakan kaedah visual semata-mata. Alhamdulillah, hari ini terdapat bersama, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad yang sudi, dan memang sangat sudi. Saya dapat berita daripada Tuan Mukhtar, dia kata Yang Berhormat sangat teruja nak mari, kerana ini program yang sangat besar, berikan dukungan murah pada beliau. Di bawah beliau terhimpun khazanah besar negara kita. Siswazah, bahkan siswazah ini adalah future asset, future human resource asset, satu aset yang sangat besar yang telah disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Tinggal lagi bagaimana pula industri mengambil ruang dan juga peluang daripada anak-anak muda yang hebat ini. Kalau industri tidak menyambut mereka, maka tentulah angka pengangguran makin besar, apatah lagi dalam situasi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang kita anggarkan kehilangan pekerjaan menjangkau 700,000 orang. Itu bukan angka yang kecil.
Dan kita harap seperti mana yang kita disebut oleh pepatah Inggeris, blessing in disguise, hikmah yang tersirat daripada COVID-19, insya-Allah bakal memberikan pulangan yang besar untuk negara dan tuan-tuan, puan-puan bangsa Siswazah dan Siswazah yang kita baru masuk menerusi program ini nantilah yang bakal memacu masa depan negara, insya-Allah. Berikan tepukan pada mereka yang hebat ini. Saya bacakan di awal ucapan saya tadi satu ayat dalam surah Yasin. Ini bagi orang Islam di Malaysia terutamanya memang surah yang menjadi kegemaran. Ada orang mati dibacakan Yasin, Khamis malam Jumaat dibacakan Yasin. Di situ ayat saya bacakan tadi kisah seorang laki-laki yang duduk di penghujung kampung atau di penghujung bandar atau di kawasan terpencil, datang dengan penuh semangat menyambut kehadiran utusan-utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Utusan yang datang membawa misi kemanusiaan, misi pembangunan, membetulkan pemikiran manusia terhadap alam, membetulkan sumber manusia, membina tamadun pemikiran, membina tamadun akhlak. Siapakah yang menyambut seruan utusan Nabi Isa ini? Yang menyambut utusan itu adalah seorang laki-laki yang disebut dalam tafsir-tafsir sebagai Habib An-Najjar. Habib nama dia. Makna Habib dalam bahasa Melayu kita ialah orang yang disayangi. An-Najjar makna tukang kayu. Seorang tukang kayu menyambut misi kemanusiaan. Seorang tukang kayu menyambut misi membangunkan insan. Seorang tukang kayu menyambut misi membangunkan pemikiran dan akhlak manusia. Tidak artinya kemajuan dan ketamadunan jika manusia yang bakal mengisi ketamadunan itu gagal dibina. Itulah misi. Dan misi itu disambut oleh seorang tukang kayu. Hari ini kita mahu membina generasi seumpama ini. Anak-anak muda yang hebat di universiti, engineer, jurutera yang hebat, dan bakal Siswazah yang hebat ini kita menjadikan duta-duta kecil kita, membawa misi kemanusiaan, misi ketamadunan, misi kehebatan menerusi perkayuan, insya-Allah. Itulah misi kita daripada program yang kita lancarkan pada hari ini. Moga Allah Taala makbulkan doa kita, insya-Allah. Sehingga ucapkan tahniah dan syabas kepada MTC kerana jolong kalinya menganjurkan program seumpama ini yang bertujuan membantu industri untuk mendapatkan jurutera dari kalangan graduan universiti tempatan, selain memberi pendidikan awal kepada mahasiswa tentang sektor perkayuan dan peluang-peluang ekonomi melalui sektor ini. Dan saya yakin bahawa sesuai dengan MTC yang hari ini dipacu oleh seorang anak muda mencecah 40 tahun, Tuan Mukhtar Suhaili. Ini anak muda yang saya kenal namanya ketika saya mengajar di UIA tahun 99 hingga 2002. Saya pensyarah bahasa Arab di UIA. Nama anak muda ini telah disebut-sebut, walaupun saya belum kenal siapa orangnya. Belum mendapat anugerah dekan berkali-kali, dan hari ini dia bersama saya untuk macu MTC. Berikan tepukan pada beliau. Dan saya yakin bahawa dengan latar belakang anak muda ini boleh menjadi contoh kepada anak-anak muda, para jurutera baru ini, dan contoh kepada para Siswazah baru, bahawa anak muda adalah suatu insan yang kita perlukan untuk pacu negara kita. Kalau kita gagal membina generasi muda ini, entah apa yang akan jadi negara kita. Kita bukan negara yang hebat. Dan beliau sebelum ini bertugas di bawah sektor oil and gas dengan Shell. 15 tahun berada di sana. Saya curi beliau, buat offer untuk tarik beliau di bawah perkayuan. Walaupun masih baru belajar dalam bidang perkayuan, saya mendengar banyak pujian-pujian daripada industri perkayuan, satuan-satuan dan sebagainya terhadap anak muda ini. Dan kita harap ini contoh yang baik kepada para Siswazah, jurutera dan bakal Siswazah kita, insya-Allah. Kita sedar bahawa generasi akan datang, malah sekarang pun sangat cenderung kepada pembelajaran yang mempunyai pengisian amali secara terus di lapangan berbanding hanya duduk dalam kelas
belajar tentang formula itu dan ini, dan juga pelbagai teori yang kadang-kadang membosankan kita. Kerana itu saya sangat menyokong hasrat MTC untuk menganjurkan program yang sekejap lagi saya dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini akan lancarkan, dan platform pendidikan latihan teknikal dan vocational atau TVET adalah yang terbaik di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT, dan ialah proses pendidikan dan juga latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amal industri. Dan hari ini bila mana Naib Chancellor pimpinan peringkat universiti hadir sendiri di sini menunjukkan betapa sokongan mereka yang sangat penuh untuk projek yang dilaksanakan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua Naib Chancellor yang hadir. Dan saya berharap bukan hanya di sini kita berakhir. Saya bisikkan pada Yang Berhormat Dr. Seri tadi, ini hanya permulaan di sektor perkayuan. Nanti kami akan offer pula di sektor yang lain, sektor sawit dan juga sektor getah, dan juga banyak lagi sektor lada, kenaf dan sebagainya di koko di bawah kementerian, insya-Allah. Hakikat pasaran pekerja luar sana ialah majikan dan industri lebih berminat dengan graduan yang mempunyai kelulusan berserta kemahiran. Gabungan dua perkara, bukan hanya kelulusan akademik semata-mata, tapi adalah kemahiran. Dan kita semua maklum bahawa TVET, suatu projek besar negara yang telah menunjukkan hasilnya, bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dalam bidang-bidang yang tertentu, dan skopnya berdasarkan standard pekerjaan diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan juga pendedahan, pelatihan dan juga industri. Maka MTC hari ini tampil untuk bersama-sama membantu ke arah meningkatkan lagi keboleh pasaran siswazah dalam menempuh alam pekerjaan. Maka dicetuskanlah idea program penempatan jurutera dan latihan prasiswazah ini dan industri kayu-kayan 2021 untuk kita mengajak IPT yang terpilih untuk sama-sama merealisasikan hasrat ini demi untuk membuka peluang pada anak-anak muda dan adik-adik kita supaya mereka dapat menyumbang secara langsung kepada kemajuan ekonomi negara sebaik saja mereka tamat pengajian. Saya dimaklumkan bahawa IPT mempunyai program sangkutan industri bagi mendedahkan pelajar kepada pasaran pekerjaan agar menjadi graduan mahir. Maka kementerian saya, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, berbesar hati membuka peluang itu bukan saja di bawah sektor perkayuan saya sebutkan tadi, bahkan juga di sektor sawit, getah yang lainnya, insya-Allah, yang boleh memberi pulangan pendapatan yang besar untuk anak-anak muda kita dan rakyat dalam negara kita. Dan diharapkan ruang yang seumpama ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pemain industri dalam memberi nilai tambah kepada produk yang mereka hasilkan. Di pihak para adik-adik graduan pula, para siswazah, saya berharap agar usaha dapat membantu anda semua membina kejayaan yang stabil di saat dunia dilanda suasana ekonomi yang sukar disebabkan oleh pandemik COVID-19. Besar juga harapan saya agar penlibatan golongan berlatar belakang pengetahuan kejuruteraan ini dapat memacu kemajuan sektor perkayuan sekaligus meningkatkan lagi ekonomi negara dan juga rakyat. Dan saya dipahamkan bahawa program hari ini kita akan adakan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara MTC dengan 6 persatuan kayu-kayan. Saya ucapkan terima kasih pada persatuan, dan juga dengan 8 universiti terpilih, iaitu Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, Universiti Teknologi Mara UITM, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Universiti Kuala Lumpur UNIKL, Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman TAR UC, Universiti Malaya dan UKM, serta Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Di sama yang seumpama ini diharapkan menjadi usaha yang sangat penting dan usaha yang sangat terpuji bagi menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap masa depan anak-anak muda negara kita ini. Dan Kementerian KPK sendiri sentiasa komited menjadikan Malaysia yang tercinta ini negara yang membangun secara mampan, adil dan juga saksama. Dan untuk itu, insya-Allah kita mampu menawarkan kehidupan yang lebih stabil dan harmoni untuk rakyat dan juga negara kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Industri kayu-kayan adalah salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negara. Disebutkan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Dr. Seri Dr. Noraini sebagai sektor komoditi ketiga terbesar selepas sawit dan juga getah. Untuk tahun 2020, alhamdulillah, untuk sawit kita mendapat saiz ekspornya atau nilai ekspornya 72 bilion. Untuk sektor getah 45 bilion. Dan untuk sektor perkayuan 22.3 bilion, berbanding walaupun dalam keadaan pandemik berlaku, hanya beza dengan tahun 2019 22.5 bilion, hanya sedikit sahaja perbezaannya. Itu menunjukkan kejayaan sektor perkayuan dan tanah kepada semua industri persatuan-persatuan yang hadir pada hari ini. Dengan sebab itulah pelibatan golongan terpelajar dalam industri penting ini dilihat mampu melonjakkan perkembangannya. Kita menjangkakan untuk tahun 2021 kita boleh mencapai angka 23 bilion insya-Allah dengan bantuan anak-anak muda ini. Dan pengetahuan para jurutera dan bakal jurutera ini bila digabungkan dengan kemahiran, kesenian dan pengalaman para pemain industri yang sedia ada pada hari ini, jangka dapat menghasilkan produk yang mutu tinggi yang bakal mendapat perhatian pasar tempatan dan juga antarabangsa. Dan sebagai sebuah sektor yang signifikan sumbangan bernegara, Kementerian melalui MTC dan Lembaga Pendesakan Kayu MTIB telah mengambil langkah proaktif dan berinovasi bagi meneruskan kesinambungan industri perkayuan selain merancangkan lagi ekonomi domestik. Negara kita masih lagi belum bebas daripada situasi pandemik COVID-19, namun sektor komoditi seperti perkayuan perlu terus diperkukuhkan walau apa cabaran yang melanda. Atas dasar inilah kerajaan telah memberi kelonggaran dan juga membenarkan sektor perkayuan beroperasi sepanjang tempoh berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walau bagaimanapun, perkara yang sangat kita pentingkan dan kita tekankan ialah pematuhan SOP yang ketat di semua tempat perjalanan sektor perkayuan, di kilang dan di lapangan. Ia menjadi kebutuhan besar kita untuk kita sama-sama menangani COVID-19 insya-Allah. Satu masanya sektor pembuatan bakasan kayu ini melalui proses transformasi strategi perniagaan ke arah penggunaan automasi dan juga pendigitalan bagi mengukuhkan lagi perjalanan operasi untuk jangka masa panjang. Ia juga dapat membantu dalam mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh, khususnya warga asing atau buruh asing, selain menjana peluang pekerjaan baru, sekaligus kekal sebagai antara sektor penting yang menyumbang pada keluaran dalam negara kasar ke DNK negara. Dan menjadi dasar pada Kerajaan Perikatan Nasional Malaysia Prihatin untuk mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing dengan mengambil ruang daripada pandemik yang berlaku dan sangat menggalakkan penggunaan tenaga tempatan semaksimal yang boleh, bukan hanya melibatkan tenaga mahir, bahkan juga melibatkan buruh kasar, walaupun bidang ini disebut sebagai 3D, difficult, dangerous dan juga dirty, kotor, kemudian membahaya dan juga sukar. Menjadi iltizam kementerian untuk menggalakkan pelibatan tenaga tempatan semua sektor. Keperluan tenaga yang besar di bidang ini sangat wajar diisi oleh rakyat tempatan. Berbagai bentuk insentif disediakan oleh kerajaan melalui Perkeso dan juga pihak-pihak yang lain bagi menjayakan perkara yang seumpama ini. Dan kementerian menyedari bahawa kita juga bertanggungjawab menyediakan pelapis industri sebagai pemimpin masa depan dengan menggunakan penggunaan teknologi, dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan penuh kepada Kementerian Pendidikan Tinggi yang menerapkan penggunaan aplikasi teknologi secara intensif kepada mahasiswa dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Sebelum mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya merakam ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Noraini dan juga para pegawai beliau, semua para pemimpin universiti, kepada industri yang hadir pada hari ini, industri perkayuan dan juga MTC khususnya, dan kementerian yang sentiasa bersama dalam program seumpama ini, insya-Allah. Dia kata, saya ucapkan tahniah pada semua, jutaan terima kasih kepada semua yang bertugas pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita rasmikan majlis pelancaran program penempatan jurutera dan latihan prasiswazah dalam industri kekayaan 2021. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.